Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali bersama saya Muhammad Irwan Nizam dari Pusat Ekonomi Digital Sibuti ataupun boleh dikenali sebagai PD Sibuti. Untuk sesi kali ini saya nak beri penerangan kepada anda mengenai beberapa teknik pengucapan awam yang baik. Sebelum itu saya nak terangkan dulu apakah definisi pengucapan awam. Pengucapan awam ini adalah satu kemahiran yang diperlukan oleh setiap manusia sama ada semasa berinteraksi bersama keluarga, rakan kerja maupun di peringkat antarabangsa. Kemahiran ini boleh dipelajari kerana ia merupakan kemahiran yang dilakukan melalui proses pembelajaran dan latihan yang berterusan. Melalui daripada sini kita boleh simpulkan bahawa pengucapan awam ni adalah satu proses interaksi antara seorang individu, antara individu yang lain ataupun individu yang ramai lah, dalam kelompok yang ramai. Kita bagi ucapan di khalayak ramai. Itu adalah pengucapan awam. Persediaan sebelum memulakan pengucapan awam. Apakah persediaan yang kita perlu sediakanlah sebelum kita mulakan pengucapan awam di khalayak ramai ataupun di sebuah majlis. Yang pertama, latihan. Latihan yang mudah sekali adalah bercakap sendiri di hadapan cermin atau berucap dengan lancar dan terang. Latihan ini akan menambahkan keinginan apabila kita berucap nanti. Ini adalah tips untuk kita nak lancarkan kita punya pengucapan awam di satu majlis. Itu kita kena buat latihan berucap lah. Kita berucap di hadapan cermin, kita tengok cermin tu, kita praktis bercakap. Bukan hanya sekali, kita bercakap 2-3 kali sampai kita lancar. Yang kedua, catat isi-isi penting. Penyalin sesi dan tajuk ucapan terlebih dahulu dan buat beberapa catatan isi-isi penting yang sesuai. Oleh itu, buku nota memainkan peranan yang penting dalam persediaan sebelum pergi ucap di khalayak ramai. Yang kedua, tips kedua ni kita kena catat isi-isi penting berkenaan dengan perkara-perkara yang kita nak sampaikan semasa kita nak berucap nanti. So nanti masa kita berucap ataupun berdiri di khalayak ramai, tidaklah kita berasa lost ataupun hilang. Kita tahu apa benda yang kita cakapkan sebab kita dah sediakan isi-isi penting itu di dalam buku nota kita. Yang ketiga, kita kena berani. Beranikan diri anda untuk berucap. Bayangkan anda sedang bercakap dengan rakan-rakan rapat anda. Cara ini membolehkan anda mengawal situasi pengucapan dengan baik tanpa ketakutan. Yang ketiga adalah kita kena berani. Kita bayangkan khalayak ramai itu sebagai rakan kita supaya kita tak rasa takutlah ataupun getar. Yang seterusnya adalah buang sifat pemalu. Ini sudah semestinya semua orang punya sifat pemalu kan. Tak ada orang yang tak ada rasa malu. Jika anda pertama kali ucap di khalayak ramai, belajar cara untuk mengetepikan sifat pemalu. Jangan biarkan perasaan malu mengganggu anda bila tengah berucap. So ni adalah kepada orang yang baru pertama kali berucap di khalayak ramai, kita kena ketepikan sifat pemalu kita tu. Macam saya cakap tadi, kita anggap orang di hadapan tu adalah rakan kita sendiri atau keluarga kita sendiri supaya kita tak rasa malu sangat. Yang kelima, gunakan kata ganti diri yang sesuai. Di dalam majlis formal atau pertandingan pidato, para peserta perlu bijak untuk menggunakan kata ganti diri yang sesuai. Sebagai contoh, saya yang merujuk pengucap itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan yang merujuk kepada penonton ataupun pendengar yang berada di majlis tersebut. So kita kena gunakan kata ganti sesuai lah. Sebagai contoh, saya itu adalah merujuk kepada pengucap itu sendiri. Jangan pula anda gunakan perkataan aku sebagai ataupun aku berdiri di sini. Kata ganti diri aku tu sangat tidak sesuai. So kita kena gunakanlah
kata ganti diri yang sesuai dengan majlis berkenaan. Yang keenam, kawal suara. Okay. Jika ucapan anda di dalam majlis formal, mungkin kawalan suara tidak penting. Tetapi jika dalam pertandingan paper, pidato, kawalan suara perlu dan berkira untuk menyokong perusahaan anda dalam pidato tersebut. Okay. Yang seterusnya adalah kawal suara. Okay. Tips ini juga sangat penting kepada seorang pengucap di mana kita perlu mengawal suara kita supaya lebih lantang, bersuara jelas. Okay. So nanti orang ramai yang dengar tu tak adalah rasa macam apa benda dia cakap tu. Macam tu kan. So nanti kita pun rasa senang lah untuk memberi penerangan kepada orang berkenaan. Okay. Tapi kalau kita berpidato, kita perlu gunakan suara yang lebih keras, yang lebih tinggi, okay, supaya hujung kita tu juri dengar apa yang kita nak sampaikan. Okay. Seterusnya adalah ambil hati penonton ataupun pendengar. Okay. Mungkin anda boleh mengirimkan cerita lucu dan sebagainya agar penonton dan pendengar tidak merasa bosan. Tetapi perlu diingatkan bahawa ia tidak terpesong daripada tajuk utama ucapan anda berkenaan. Okay. Ambil hati penonton dan pendengar. Okay. Dekat sini dia nak kita boleh simpulkan, kita boleh selitkan elemen-elemen lucu. Okay, kita boleh membuat lawak di hadapan, tapi janganlah lawak yang kelaluan ataupun yang usul-usul tidak elok lah, seperti lucah dan sebagainya. Okay. Kita kena buat lawak yang bertepatan lah, yang sederhana. Okay. Yang ke-8 adalah masa. Semasa berucap, mungkin anda tidak sedar bahawa masa berjalan dengan pantas. Oleh itu, pastikan anda sentiasa melihat jam untuk berucap bagi mengelakkan kesebukan. Okay. So nanti masa kita berucap di hari ramai kan, mungkin kita tak sedar masa tu tengah berjalan kan, sebab kita tengah khusyuk untuk bagi ucapan. Okay. So untuk mengelakkan masalah kesebukan masa tu, kita selalu tengok jam lah, kita tengok jam supaya nanti slot yang seterusnya dia tak mengganggu slot yang akan datang lah. Okay. Yang terakhir sekali adalah penutup ucapan. Okay. Jangan terus habiskan ucapan dan kembali ke tempat duduk anda tanpa membuat penggulungan. Ini kelihatan tidak sopan. Pastikan penutup tersebut adalah dari kesimpulan daripada keseluruhan ucapan anda dari awal hingga akhir. Okay. Penutup ini sangat penting untuk sebuah ucapan yang di mana kita bagi satu pergulungan tentang keseluruhan ucapan kita tu. Okay. So nanti para pendengar ataupun penonton tu dia fahamlah apa yang kita nak sampaikan. Okay. Okay. Itu sahaja dari untuk sesi penerangan pada hari ini daripada saya. Okay. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaatlah kepada anda semua. Okay. So kita akan jumpa lagi di lain masa, lain hari dengan tajuk yang lain. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.